Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi dharain. Kata musannif, wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lang qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa dhalika la yuqalu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia pula, ihsan dia, masih dipanjangkan umur kita. Alhamdulillah, dialah yang menghidup dan mematikan. Alhamdulillah dia masih hidupkan kita. Alhamdulillah, limpah kurnia pula, ihsan dia semata. Dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, pula ihsan limpah kurnia dia juga. Dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia. Dijadikan kita ada haluba dan minat untuk nak belajar dan memahami dan mempelajari untuk mengenali siapa yang mempunyai diri. Alhamdulillah, diberikan kita ada kesedaran penuh, sedar bahawasanya Allah lah mencipta kita dan sekalian makhluk, dan takkan ada sekalian makhluk ni melainkan Allah lah yang menciptakan sekalian makhluk. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan, keupayaan, kehalubaan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan masih bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni. Kita nak bicara ni masih bab burhan. Burhan dalam bab wajib yang mafhum dia adalah menafikan sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Kita nak masuk pula burhan sifat harus pada Allah Ta'ala. Kita dah belajar lepas sifat harus pada Allah Ta'ala satu je, itulah fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Matan jarah disebut wa jaizun fi haqqihi ma'amkana ijada ni'daman karizqihil ghina. Harus pada Allah Ta'ala untuk dia membuat atau meninggalkan mungkin. Tu ada perbincangan kita yang tu pun pandang pada sudut suluhi qadim, apa kelayakan, kesayugiaan yang ada pada Allah Ta'ala nisbah dia buat mungkin. Walaupun begitu, semua mungkin, walaupun pandang pada sudut kesayugiaan, hak dia nak buat apa dia kendaki, tapi tak mungkin apa dia nak buat semua belum diketahui. Subhanallah, bahkan semuanya dah sabit azali, tanjizi qadim, ada istilah-istilah macam tu kita dah belajar. Dan sabit dengan ketentuan dia, iradah juga tanjizi qadim, dah ditentu dengan tentu setentu-tentunya yang takkan ada perubahan sama sekali, yang ketentuan itu tepat dengan ilmu dia azali, dengan apa yang diperbuat kat kita lah ni. Bahkan setiap apa yang berlaku lah ni tidak ada satu pun melainkan semuanya pasti
dan sabit pada ilmu Allah Ta'ala dan kehendak dia tadi. Itu pelajaran yang kita dah belajar. Itu yang kita nak belajar juga lagi. Khasnya kita belajar kitab-kitab tasawuf, macam mana untuk kita hadamkan bab akidah ni, supaya apa saja yang kita hadapi, Allah Ta'ala adalah dirujuki. Kalau berjaya sekalipun, tak rasa besar diri. Kalau gagal, kita takkan putus asa, pasal rahmat Allah Ta'ala sentiasa menanti. Ada pelajaran pula kat situ, supaya kita ni macam mana nak hidup sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa Allah Ta'ala dah tentu, tapi semestinya kita yakin apa yang nak berlaku kat kita semua dalam ketentuan Allah Ta'ala. Memang kita tak tahu kat kita apa dia, tapi Allah mesti semua dah nyata apa yang nak berlaku kat kita. Bahkan apa yang berlaku kat kita ni tiada lain, semua adalah dalam ilmu dia dan ketentuan dia. Di atas kita tak tahu, tu yang Allah Ta'ala datangkan Nabi dan Rasul mengajar kita bagaimana untuk kita bertindak, untuk kita bergerak, untuk kita membuat kasab usaha yang ditaklifkan, dan diajarkan mana yang dibenarkan, mana yang tak dibenarkan pada kita, supaya dengan itu ada panduan untuk kita meneruskan kehidupan agar kita tak kecelaruan diganggu oleh syaitan. Jadi yang tuan kena mengaji bab akidah, bab syariat, dan apatah lagi alangkah bertuahnya kita dapat berjumpa dengan guru yang boleh mengasuh, melatih, mendidik. Istilah disebut dalam ilmu tasawuf ni dapat tazkiyah, tarbiyah, bukan saja jasad kita tapi hati sanubari kita, bahkan dihubungkan kita dengan bahasa yang agak sopan, dipimpinnya tangan kita untuk sentiasa hati kita merasa kehadiran Allah Ta'ala sentiasa di hati, dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dirindui. Bestnya kalau dapat ada macam tu. Mudah-mudahan kita ni ke depan, saya orang biasa je kan, kita mudah-mudahan mohon pada Allah Ta'ala dipertemukan dengan orang yang kalau tak sepenuh masa boleh ada dengan kita. Ada waktu-waktu tertentu dia boleh datang, dia boleh beri panduan, teguran, bimbingan untuk kita makin maju ke hadapan, khasnya dalam bab agama, dalam bab akidah, dalam bab amalan, dalam bab ketaatan, dalam bab mengenal Tuhan, macam mana supaya setiap masa kita ni sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, ta'zim ke Allah Ta'ala, tasbih pada Allah Ta'ala, tanzihkan Allah Ta'ala. Masa yang sama pula, apa yang telah kita dapat tu jadi sedarah daging dengan kita, dan kita pula Allah Ta'ala anugerahkan satu keupayaan untuk boleh ada keberanian dan menyampaikan pula kebenaran itu pada orang lain untuk menunaikan tanggungjawab fardu kifayah tu. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi sambungan kita ni nak bicara mengenai sifat harus pada Allah Ta'ala dalam konteks burhan. Macam mana nak mendalilkan memang akal tak boleh menyangkal sama sekali, sabit sungguh dengan dalil akal, dengan nakal, ijma' yang memang tak boleh disangkal sama sekali. Nisbah Allah Ta'ala nak buat mungkin ni asal hukumnya adalah harus hak dia nak buat apa pada makhluk dia. Kita tak ada campur tangan sama sekali, dan tidak akan ada pada makhluk ni boleh mempengaruhi dengan apa yang Allah Ta'ala dah putus azali. Itu yang diterjemah tu, apa yang telah kita baca dengan Arab tu, ada pun tanda keadaan memperbuatkan mungkin ataupun meninggalkan akan dia akan mungkin. Bak mungkin pun kita bicara dah dulu, apa yang dipanggil mungkin, apa yang panggil jaiz, umumnya bahasa jaiz dan mungkin sama. Itulah perkara yang bukan wajib akli, bukan mustahil akli. Dan bila sebut mungkinat ni, dia mesti bab nisbah af'al, perbuatan Allah ke makhluk. Apa Allah Ta'ala nak buat ke makhluk, apa Allah nak tentu kat makhluk, sama ada mengada, meniada, tu bahasa umum sangat kan. Itu dah dipanggil mungkinat jaizat ni. Jadi bukti bahawasanya memperbuatkan mungkin atau meninggalkan mungkin ni harus pada hak Allah Ta'ala, masuk pada hak ni, pada zat Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala. Maka
macam ni kaedah dia. Dari kerana jikalau. Jadi dia mula dengan perkataan jikalau lah. Jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya, daripada mungkin. Kalau Allah Ta'ala wajib, dengan makna mesti, takkan dia boleh melanggari peraturan ini. Adapun jikalau wajib Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin ni pada akal, satu keadaan. Ataupun yang kedua, mustahil atasnya atau Allah Ta'ala sesuatu daripadanya mungkin pada akal. Jawab bagi kalau tu apa kena jadi? Nescaya berbaliklah yang mungkin itu menjadi wajib atau mustahil. Berbalik, terbalik, bolehlah bahasa tu kan, bahasa kita. Maksudnya masuk berbalik apa? Bertukar hakikat harus jadi wajib. Kalau nisbah mustahil buat mungkin, bertukar mustahil buat mungkin. Kalau perkara yang harus jadi mustahil, ini dah menukar hakikat sesuatu. Menukarkan hakikat harus jadi mustahil, menukarkan harus jadi wajib, yang ni taklah nanti sifat Allah Ta'ala harus membuat atau meninggalkan mungkin, nanti dia akan jadi wajib atau mustahil buat sesuatu mungkin. Dan demikian itu tiada diterima akal. Apa maksud yang demikian itu? Dan demikian itu, demikian apa? Bertukar atau berbaliklah yang harus jadi wajib, ataupun berbaliklah yang harus jadi mustahil. Yang demikian tu kembali kepada keadaan tu. Jadi kalau kita belajar banyak umur nanti, insya-Allah yang ni perbahasan macam ni dipanggil bab isim isyarah. Yang bila sebut isim isyarah, dia mesti ada musyarun ilaih. Macam mana dhamir mesti ada marji' dhamir, isim alam khasnya mesti ada musamma, isim mausul mesti ada silah dan aid, isim isyarah mesti ada musyarun ilaih. Kalau alif lam dia mesti ada apa? Dia macam dia mesti ada ma'hud fi zihni, ataupun dia masuk istighraq jinsi, mana yang dimaksudkan dengan khas tu. Ada bab belajar ni untuk mendalami bab tu, insya-Allah banyak orang jumpa. Jadi nak bicara tahu mana yang demikian itu, kemudian demikian tu mesti ada istilahnya tempat nak dibalikkan isyarat itu tu kat mana. Misal kalau kita tak tahu itu tu, nanti kita tak tahu nak kata itu tu apa kan. Tu kaedah kita belajar dalam kaedah nahwu isim isyarah. Baca kitab Jawi ni macam tu lah. Kalau saya tanya, ini apa? Ini apa? Kamu boleh jawab, itu apa? Pasal apa boleh jawab? Pasal apa boleh jawab? Pasal tahu, tunjuk ke mana? Di mana istilahnya? Musyarun ilaih. Tempat ditunjuk tu boleh tahu di mana? Bolehlah jawab, betul kan? Itu siapa? Siapa itu? Zakparan. Zakparan. Zarfan. Itu siapa? Okey. Tanya, dia tanya. Siapa tu? Siapa tu? Jawab. Tak boleh jawab. Tadi boleh jawab, ni tak boleh jawab pula. Siapa tu? Tak tahu. Siapa tak tahu? Main layang-layang banyak sangat. Ada orang tak faham sikit apa benda ni, orang tua ni tanya tiba-tiba layang ni. Siapa tu? Wali. Itu kalau saya jawab, tu siapa? Oh, itu Wali Melaka. Oh. Benda ni. Siapa tu? Jawab. Tak boleh jawab. Okey, soal. Kenapa tak boleh jawab? Pasal istilahnya tak tahu tunjuk tu ke mana. Bila tunjuk tu tak tahu ke mana, macam mana nak tahu supaya dengan tu kita tahu dia ke mana? Yang tu ngaji lama sikit. Pasal kitab ni kan kita dah baca ni, kan dia kata
Berbaliklah kalau perkara mungkin tu jadi mustahil atau jadi wajib, nescaya terbaliklah yang mungkin tu jadi wajib dan jadi mustahil. Dan demikian itu tiada diterima akal. Apa demikian itu tu? Berbalik tu, bertukarnya. Kalau asal bahasa Arab lan qalaba inqilabul mumkin wajiban ataupun inqilabul mustahil inqilabul jaiz wajiban ataupun inqilabul mumkin mustahilan. Bertukarnya perkara harus jadi wajib atau bertukarnya benda harus jadi mustahil, itulah mustahil. Tak terima akal. Kita ni makhluk, betul? Wajib ke orang Ta'ala buat kita? Tidak. Bukan dah ada ni jadi wajib ke? Tidak. Boleh dia mati yang kita? Boleh. Satu, saya duduk ngajar, saya sebut awal-awal apa? Syukurlah dia limpah kurnia dia bagi hidup kita. Kita hidup ni, dia tak belah ihsan dia. Limpah kurnia dia. Bukan dia wajib hidupkan kita. Cuma di atas dia dah hidupkan kita, apa pula kewajipan kita ke dia? Yang tu yang nak belajar tauhid tu. Apa kewajipan kita ke dia? Kenal dia, iktiraf dia, mengaku dia, syahadah ke dia, bersaksi ke dia. Setiap masa dia lah ilah kita, dia bagi hidup kita supaya kita sentiasa sedar, realize kita. Kita orang kata apa? A full precaution, sentiasa sedar. Allah bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku. Tak ada siapa yang bagi semua ni melainkan Allah. Tak ada siapa pun kongsi untuk beri semua nikmat tu melainkan Allah. Itulah iman, itulah tauhid. Nisbah dia nak bagi jadi kita, hak dia nak bagi. Atas tanggungjawab kita, kewajipan kita yang ditaklif ke kita, kemestian pada kita, apa dia? Kenali dia, iktiraf dia, sedar ke dia. Itulah dikatakan iman. Perasan ke dia, hadir hati ke dia, mensyukuri dia, sedar pemberian dia, letakkan pula apa yang dia beri itu pada tempat yang diperintahkannya. Kalau ada yang kita dah terlanjur, terlajak, tersilap, terlupa, bodoh, tak reti, nafsu, syaitan, kawan, macam-macam hal tu yang menyebabkan terpalingnya kita daripada ikut perintah Allah Ta'ala, taubat, rujuk balik pada dia, kembali balik pada dia, mohon ampun pada dia, mohon maaf pada dia. Itu kewajipan kita atas hukum ini. Tak ada jalan lain nak selamat hidup sebagai insan, sama ada kita insan ni manusia ataupun di kalangan jin. Tak ada jalan nak selamat kita dua kumpulan yang dipanggil saqalain, yang mukallafain, dua kumpulan makhluk yang ditaklif untuk ikut Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utus kat kita ni, manusia dan jin. Tak ada jalan lain nak selamat melainkan iman dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala sentiasa taat. Kalau ada salah, wajib tobat. Itu nisbah kewajipan kita. Atas kita nak belajar ni apa? Allah dia buat kita harus. Boleh dia bagi kita sihat, boleh dia bagi kita sakit, boleh dia bagi kena coronavirus, boleh dia hilangkan coronavirus, hak dia. Tapi bila dia bagi corona, dia bagi, nisbah kita kena tempuh, nisbah kita nak usaha, apa punca, apa sebab. Lepas tu kalau kita nak berubat, apa ubat yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang dilarang, apa yang tak dilarang, apa yang dibenarkan, apa yang terbaik, apa yang ada pilihan, semua kena ngaji elok-elok. Kalau kita tak faham, jadi lembu cucuk hidung. Orang kata, sehari kata dia, darurat, boleh suntik ubat, ada babi pun tak apa, kata dia, darurat. Darurat apa benda? Ramai orang kena COVID, menyongeng aja, tak ada apa-apa pun. Di kalangan kita pun ada yang biasa masuk tempat yang dicas positif kan, cek positif. Buat apa? Tak sakit pun, tak demam pun, batuk pun tidak, demam pun tidak. Duduk 7-8 hari, balik discharge. Apa? Cek pertama, tak ada pun COVID. Kalau dulu ada positif, tiap-tiap sembuh. Demam pun tak. Tak ada apa-apa, apa simptom apa pun. Sihat aja. Jadi perlu ke cucuk? Apa pula darurat? Lah. Boleh faham tak apa?
Darurat ni macam mana? Darurat. Tak cocok mapuh. Mapuh sedap punya. Ada kitab kita baca, kitab Paku Iman itu. Tok Guru tu best, dia bagi misal kan. Dia cerita apa? Hukum syarak tu berkenaan tentang orang hisap rokok kan. Apa hukum hisap rokok? Dah difatwa kan, haram. Tapi ada ketika jadi wajib. Jadi wajib hisap rokok. Bila? Tak hisap rokok apa? Tak hisap rokok mati. Macam mana kalau kita makanan esok tak ada? Dah orang semua COVID duduk dalam rumah je, tanam pokok apa semua, tak boleh, pokok mati habis, contoh gitu kan. Tak ada apa nak makan melainkan babi. Babi banyak tu. Malam-malam bunyi kuat kan. Saya ingat ke rimau ke apa, punya datang tu. Dia makan apa tak tahu lah, kot busuk tu rasa, hak tanam hak mati-mati tu dia bongkar tu rasanya. Duk cari busuk apa ni. Memang busuk tu busuk panggil arnab, tapi kira yang dah tanam lah. Pasal perangai dia, kalau ada tanam hak toh apa, tanam tak dalam, dia boleh bau busuk tu, dia bongkar. Bongkar tu busuk, kita bau busuk tu. Cerita apa? Cerita babi tu. Panah babi tu buat lauk. Boleh makan? Bila? Darurat tu macam mana? Dah macam ni. Nak apa lah? Tak ada apa nak makan. Tak ada apa lah. Kalau pasti ada air, tak apa, tak makan tu pun minum air. Boleh banjur lagi air susu ke apa, ke air sirap, ke air gula ke minum. Alhamdulillah lega lagi. Tak makan pun tak apa, tapi masih lagi. Tengok babi pun tak ada selera aku nak makan. Ni tak ada apa. Ayam pun minum ayam kosong. Minum ayam kosong pun tak ada makanan, boleh hidup lagi, tak ada masalah. Tak darurat lagi nama dia. Tak darurat lagi. Darurat ni macam mana? Minum air pun dah macam ni. Kulit dengan tulang ni dah macam ni. Kulit dengan tulang ni, kulit ni. Ni kulit. Tak faham? Ni kulit ni. Ni cekung habis lah. Ada terkorah. Nak panah babi pun tak agak. Babi pun apa? Itu yang ada awak nak boleh makan. Contohlah, masa tu boleh makan. Tu pun makan bukan babi. Aku boleh makan kau. Macam tu lah. Macam mana? Gak ni. Babi. Nama pun kau babi. Aku tak gamak dengan kau. Tapi kalau aku tak makan, aku mati. Babi pun babi lah. Saya buat lawak itu sikit lah. Masa tu boleh makan babi. Bukan senang-senang je. Tak apa, darurat. Itu kau babi. Masa senang itu. Babi. Jadi babi yang baik. Sekarang zaman kita zaman tu. Apa-apa sikit darurat. Darurat benda. Kan kita satu masa itu di istihad darurat kita. Darurat kan. Tengok darurat menatap. Biasa je. Duduk hoha main bola apa boleh. Duduk rapat-rapat. Pergi masjid darurat. Semayang masjid, semayang Jumaat 12 orang, darurat. Darurat menatap. Sehat walafiat. Orang yang kena COVID tu pun sehat. Orang yang masuk kat COVID tu kan. Macam mana? Orang yang kena COVID tu, yang duduk tempat kuarantin tu, semayang rapat-rapat, face mask tak pakai. Memang tak pakai. Semayang rapat-rapat kan. Yang kita sihat-sihat ni, semayang jauh-jauh, pakai face mask. Tu ambil suruh lagi. Dia ada radioaktif tu, dia mematikan kita punya sel-sel kat sini tau. Padahal yang ni dia ada rangkaian dia dengan otak yang istilahnya apa? Apa saya nak sebut? Kalau sel-sel yang ni kalau dia elok, dia akan menyebabkan ada rasa keinginan nak bertuhan, nak semayang, nak taat, nak zikir, kuat tu kat sini. Tapi bila kena kena pancaran radioaktif tu, dia radioaktif tu. Pasal dia ada sensor tu kan. Dia ada pancaran-pancaran radioaktif, gamma, beta, alpha, apa balak lah. Saya pun dah lama tinggal benda tu. Kalau tak, dia takkan boleh baca ten. Pasal apa dia boleh baca tu? Ada benda tu.
Dia akan mematikan sel-sel kat sini ni. Tu yang nak zikir tak mau, ngaji tak mau, duk bodoh itu. Pun apa kepentingan nak ambil suhu? Sikitlah. Nak tengok sihat tak sihat, dia pula salam pun dah tahu dah. Ni pun dah tahu dah. Tak payah suhu tu bagi tahu kita berapa tulis. Apa? Panjang lah saya sebut tu. Saya syarah panjang. Cerita apa? Darurat apa? Sikit darurat tu. Tentang dia ada kuasa, ada istihad tu satu hal. Kita jangan pula darurat masa tu macam mana? Dah istihad darurat, boleh tak pergi supermarket cari tengok ada tulis tu apa? Pork curry. Pork nak tahu? Babi lah babi. Pork tu paha babi. Bacon. Pork paha babi tak? Tak tahu. Tak tahu, putih buka kamu tengok. Pork paha babi. Ada bacon, BACON, bacon curry. Bacon nak tahu apa pula? Saya buka hafal satu-satu bahagian-bahagian babi ni. Perut nama apa ni, nama apa. Susu babi panggil apa? Tak tahu. WHEY tu lemak babi, susu babi tahu. Dia ada nama dia, istilah-istilah dia. Whey. Kalau whey tu tak silap lemak babi ke susu babi? Tu susu babi. Jangan duk tengok beli coklat apa-apa pun. Milk solid lah bagi. Apa-apa? Tu whey. 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 Buah pir. Makan selamba je. Tambah pula kata dia gelatin, pork. Pork. Kalau pig ramai orang tahu, ni pork orang tak tahu. Ingat ke pork nak tak apa pork? Pork tu babi lah. Boleh makan lah. Pergi kat supermarket tengok, kita darurat ni, boleh makan babi dalam tin. Bila lagi? Ya tak? Babi pun jadi tu. Saya nak sebut apa? Darurat apa? Saya nak sebut tak darurat tu. Sikit dia tu. Tapi zaman dia dah sedia darurat tu, lepas lah. Tapi tengok tak ada apa pun patutnya nak istihad darurat kat situ. Yang jadi paling teruk apa dia? Masjid, surau, mengaji, sekolah, pengajian tak boleh, masjid tak boleh masuk. Itu masalah kita. Yang jadi masalah tentang Islam juga, syariat juga. Itu masalah. Main bola, naik kapal terbang, pergi pelancongan, masuk Langkawi, boleh ya? Boleh ya? Habis-habis pergi Langkawi, habis semua kena Covid. Tak ada pula dia orang marah. Ni dah kena dos pun, 2 dos pun, masih lagi pun Covid. Jadi tak manfaat lah 2 dos tu. Kita pergi pula masuk Langkawi, tak kena apa pun. Kita tu siapa tak tahu lah. Saya tak pergi. Tak teringin kot pergi Langkawi. Nak cerita apa ni? Nak tak kata bertukarnya kan? Asal sebut di darurat. Okey. Darurat. Boleh cerita darurat tu asal syariat. Nak bertukar hukum tu. Kalau bertukar hukum darurat. Yang tu hukum PK. Tapi bab hukum akal dia takkan bertukar. Yang harus takkan bertukar jadi wajib. Yang harus takkan bertukar jadi mustahil. Tetap pada Allah Ta'ala. Apa yang harus adalah harus. Dia takkan bertukar jadi wajib. Ya. Jadi bertukarnya benda harus jadi wajib ataupun benda yang harus jadi mustahil, tiada diterima oleh akal. Akal yang waras takkan boleh terima prinsip tu. Itu asal yang sebut, boleh ke Allah Ta'ala bagi kita sihat? Boleh ke dia bagi kita sakit? Boleh ke dia bagi kita kena coronavirus? Boleh ke dia jauhkan kita? Boleh belakang. Hak dia kan. Cuma bila kat kita tu yang sebut, kalau nak berubat, kalau nak mencegah, apa dia kaedah-kaedah yang boleh? Kena mengaji elok-elok, kena faham elok-elok, kena faham syariat elok. Dia asal saya sebut tadi, kalau tak reti kita jadi lembu cucuk hidung. Apa maksud lembu cucuk hidung? Faham lembu cucuk hidung? Tak faham? Ya Allah, bahasa Malaysia kau teguk lah. Lembu cucuk hidung faham? Kena tanya budak-budak ni, lembu cucuk hidung faham? Apa? Kuat sikit. Dengar arahan. Bagi ayat sedap sikit, lembu cucuk hidung apa? Patuh je arahan tanpa ada sebarang bangkang.
Lembu kalau cucuk hidung, ni hidung lembu kan, ni hidung lembu, cucuk dia. Macam mana? Apa jadi? Sakit tak hidung dia kalau kita kena cucuk? Lepas tu kalau kita tarik macam mana? Vaksin dos 1, vaksin dos 1, vaksin dos 2, vaksin dos 2, booster dos 3. Dia kata duduk di rumah, jangan pergi sembahyang. Umur 70 langsung tak lagi masjid dah. Siapa? SOP tak boleh dah 70, haram lagi masjid. Walaupun sihat alfiat, walaupun menikah baru lagi, umur 70 menikah nak darah, tak faham sudah. Macam mana? Pergi masjid tak boleh, menikah boleh. Bodoh sungguh. Apa punya peraturan pelik sungguh lah. Budak-budak bawah 12 tahun tak lagi masjid. Siapa dia ajar? Kaedah siapa? Corona virus dikenal, umur 12 tak boleh serang, umur 13 boleh serang. Itu. Ataupun terbalik. Umur 12 tak boleh serang, umur 11 kita serang. Budak-budak. Itu. Corona virus serang. Umur 70, umur 70, mapuhmu. Apa? Pelik. Yang tu yang kata kena mengaji, jangan jadi lembu cucuk hidung. Bagi kasar sikit, macam mana? Pandai. Jangan bagi babi cucuk hidung. Babi cucuk hidung. Ke hidung babi besar. Sangkut macam lembu, hidung lembu tu agak-agak lagi macam mana? Lagi dia tak gimana. Rebek hidung dia. Dalam hidung duk besar tu. Suara. Saja kita usik sikit, main bahasa sikit. Dan ni nak sebut apa? Nisbah Allah buat kat kita harus. Kat kita ni, kita mesti bertindak mengikut lunas syarak. Panduan-panduan syarak. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Banyak pasal kita zaman lah ni, banyak kita punya kelulusan dari segi kesihatan, perundangan, peraturan, banyak yang tak ikut ukur-ukur syarak. Begitu banyak arak, judi, bab-bab ubat-ubatan, apa-apa macam ni, kaedah-kaedah hukum hakam. Banyak yang tak patuh syarak, sangat banyak. Ngaji nanti kita jumpa. Saya nak sebut macam semasa ni panjang pula nanti sebut pasal kita nak bicara asal nisbah Allah Ta'ala. Dia tak ada hal untuk dia nak buat apa kita. Tapi bila apa dia buat kat kita, kita kena tahu apa tindakan yang sepatutnya kita kena buat. Apa yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Satu saya ke sana sikit tadi. Baik, nisbah Allah, hak dia nak buat apa kita harus. Baik, orang yang berakal takkan terima boleh bertukarnya hakikat harus jadi wajib, hakikat harus jadi mustahil. Takkan diterima oleh orang yang berakal. Kerana mustahil terbalik hakikat yang mungkin itu menjadi wajib, ataupun kata dia hakikat harus itu bertukar menjadi mustahil. Tak boleh diterima sama sekali. Mustahil terbalik macam tu. Sekejap. Mudah aja rasanya. Harus satu di atas faham ahli sunnah wal jamaah macam ni. Hari tu pun kita ada sekali lalu dah berbeza fahaman ahli sunnah wal jamaah ni dengan fahaman Mu'tazilah. Dia kata apa? Allah Ta'ala wajib buat apa istilah dia itu? Kita jumpa? Ingat? Salah dan aslah. Allah Ta'ala hak dia. Dia nak buat benda atas nama baik ke buruk ke, dia nak buat iblis ke, dia nak buat malaikat ke, dia buat malaikat sikit ke, iblis ramai ke, atau terbalik, malaikat ramai, iblis sikit ke, ikut dia. Dia nak bagi iblis ni mati ke tak mati ke, dia boleh bagi. Dan dia bagi pun iblis panjang umur. Iblis panjang umur, lebih panjang umur pada Nabi Adam lagi. Sebelum ada Nabi Adam dia dah hidup, Nabi Adam dah mati, dah wafat. Rasulullah wafat, iblis tak mati-mati lagi. Pasal dia minta, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku, panjangkan umur aku sampai kiamat. Sampai kiamat esok dia hidup. Kiamat itu perintah malaikat Israfil tiup sangkakala baru dia mati. Panjangnya umur dia. Allah Ta'ala bagi. Siapa bagi panjang umur dia? Allah. Tu zalim nak Allah Ta'ala bagi panjang umur dia? Zalim apa? Nisbah Allah Ta'ala harus dia nak buat. Tapi dia suruh tak iblis jadi iblis? Dia suruh tak iblis jadi iblis? Tak deh. Tapi iblis minta, dia bagi tak? Dia bagi. Tapi dia tak suruh iblis jadi iblis. Dia redha tak dengan iblis?
Dia tak reda dengan iblis. Dan dia pun tak benarkan kita ikut iblis. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Mana boleh ikut iblis? Mana boleh ikut syaitan? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ni adalah musuh. Kamu ambil dia sebagai musuh betul-betul. Yang tu pun ada pelajaran macam mana nak jadikan iblis dan syaitan tu musuh. Macam mana? Hadanallah. Dasar dia nak sebut, tak ada apa Allah Ta'ala nisbah dia nak buat ni nama wajib, nisbah dia nak buat harus. Satu dia nak kiamat yang dunia ke apa, hak dia nak buat. Cuma kat kita, bila kita dah tahu macam ni, apa tindakan, apa perancangan, lagi apa susulan, apa dia pakatan, apa dia nak nisbah kita nak kena kerja kan untuk selamatkan diri daripada bencana dajjal ataupun yang perkara boleh menyesatkan kita daripada ancaman syaitan. Atau seumpama itu. Apa dia? Wajib zikir, buat kampung lah, buat penempatan, buat tempat pengajian jauh daripada orang ramai, tak campur dengan masyarakat. Tak nak tengok TV bawah setro, internet yang tak patut kita tengok ni. Kita pun ada pun bagi untuk Facebook, untuk buat live aja. Hak ni lain tutup, tak pakai. Kita ada tanggungjawab kita mengapai Quran, hadis, fiqh, taat, belajar bercucuk tanam, berdikari. Kalau tak ada makanan kat luar pun macam mana? Kita ada tempat kita, ada ubi kayu, ada pisang, ada jagung. Tak ada pun makanlah apa yang ada. Kalau tak ada pun kita belajar puasa, untuk belajar pula ternak apa yang ada. Ni rumput napiah tanam, nanti kita tanam banyak-banyak belakang tu, bagi makan arnab. Kita makan arnab hari-hari kan. Arnab makan rumput je kan tu. Kambing pun makan rumput, tapi kena rumput banyak kalau takat selai. Nak makan arnab 300 ekor, gini makan kita pula. Sikit basah-basah macam tu lah kan. Jadi nak apa? Kena fikir macam mana survival tu. Garam, gula, bekalan yang boleh kena, yang memang tak dapat tidak kena simpan lah. Bekalan. Macam apa? Takut nanti kita jadi susah. Bila susah, kebuluran, kefakiran, apa lagi kesejukan, kepanasan, kesakitan. Yang ni adalah benda-benda yang boleh mengancam iman. Ada orang boleh gagal iman, boleh rosak iman, boleh hancur syariat disebabkan fakir, disebabkan miskin, disebabkan takut, disebabkan fakir, disebabkan bencana. Boleh jangan tak tahu. Kalau tak boleh kerja, kau buka tudung. Kalau tidak kau berhenti kerja. Macam gaji 10,000 sebulan. Kalau kau berhenti, tak kau nak kerja apa. Tapi kau nak kerja dengan aku, kau buka tudung. Buka tudung 10,000 gaji. Berhenti ke? Buka tudung 10,000. Kalau berhenti. Kau nak makan apa? Ada hutang tak? Kereta kena bayar tak? Rumah kena bayar tak? Hang tak ada apa-apa, tak apalah. Tak ada berkaitan dengan apa. Kalau hutang banyak, nak bayar rumah lagi. Yang ni hutang, kereta hutang, nikah lu berhutang, anak belajar lu berhutang, PTPTN kita berjamin pula, anak ada 5 orang. Yang ni berhutang, yang ni berhutang, yang ni berhutang. Boleh berhenti? Mak. Sisa gaya, gadai buat macam mana, terpaksa lah buka tudung. Dah dia tak bagi. Esok sama lah, terpaksa lah cucuk vaksin. Terpaksa lah. Maksud apa? Kalau duk tak boleh nak kerja, kena tindakan tertib. Wow. Mak. Benda-benda macam tu boleh menyebabkan kita boleh gadai iman. Boleh gadai yang kita punya patuhan syariat. Tak ikut dah perintah Allah Ta'ala. Makhluk tu kita patuh soal lagi. Hilang dah nak ikut Allah, nak ikut Rasul. Pasal apa? Ni hidupan kita jadi susah ni. Kesimpetan hidup ni, kefakiran ni, kesakitan ni, penyiksaan ni, kezaliman ni. Engkau takut kita dengar tu. Tiang minta jauh lah daripada fitnah-fitnah Dajjal ni kan. Tu antara fitnah Dajjal ni apa? Bodoh, maksiat, dosa. Masya Allah, takut kita tu. Yang kita cari jalan duduk tempat yang tertentu, ada orang bimbing kita, ada aktiviti kita nak buat, ada amalan yang kita kena jaga, doa banyak, selawat banyak, zikir banyak.
Kalau ada yang boleh benda lalai tu, bagi sedar sikit, jangan duk jadi bodoh dia buat benda lalai. Kadang kita duduk tempat benda baik tapi kita duk buat benda lalai, macam tak cerdik, macam tak ada akal. Janganlah jadi gitu. Pasal semua tu cabaran. Semua cabaran. Saya kata cabaran dengar, Nabi Nuh antara orang tak ikut dia anak dia. Nabi apa? Nabi Lut antara tak ikut dia isteri dia, anak dia. Gaul. Tak semestinya jadi anak Nabi dapat hidayat. Tak. Dia di atas hang lagu mana macam tu kot kan. Ada orang kadang tak mengaji pun, orang biasa, orang awamnya, bukan ustaz pun, tapi takwa. Ada orang jadi ustaz, jadi mufti, tapi barwah. Oi, basah. Ya, nak tahu. Pantang ada apa-apa benda ditawar. Jelai lidah tau. Ada orang tak nak, yang ni salah, yang ni jadi berdosa, yang ni syubhah. Ada orang walaupun ngaji agama tinggi-tinggi, oi tak ada iman, bertabur serban tak akan langsung bid'ah. Ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada keadaan-keadaan macam tu. Jadi saya duk cerita tu, cerita apa? Nisbah Allah dia nak buat apa hak dia. Dia nak bagi hujan kan, nak bagi kemarau kan, nak bagi banjir kan, nak bagi panas kan, nak bagi dajjal ada esok kan. Hak dia. Kita macam mana? Kita kena faham apa tanggungjawab kita. Yang tu yang kita mengaji. Tauhid, fiqh, tasawuf, adab, akhlak, tanggungjawab. Oh, kena belajar. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, nisbah kita bicara selesai situ. Kemudian wa ammar rusulu alaihi wassalatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu. Baik. Kalau ikut dengan burhan itu selesailah perbincangan dalam bab ketuhanan. Kita nak beralih pula apa dia? Ke apa nak sebut kepada perbincangan kedua dalam bab-bab akidah. Dalam bab akidah ni apa dia? Dipanggil bab risalah, bab kerasulan, bab kenabian. Bagaimana akidah kita dengan orang-orang yang special ni? Apa dia? Nabi dan Rasul. Nabi Rasul ni memang dia makhluk, memang dia manusia, tapi dia bukan sebarang makhluk. Dia walaupun manusia, dia bukan macam sebarang manusia. Walaupun dia manusia, dia bukan macam manusia biasa. Manusia dari sudut dia buat makan minum, dia ada anak isteri, dia buat ada sakit demam, tapi dia bukan sebarang-sebarang manusia. Dia adalah makhluk yang istimewa, yang kita kena muliakan dia. Apa kemuliaan dia dan apa akidah yang ada kat mereka, ni yang insya-Allah kita nak masuk belajar. Kalau kita tak pernah belajar, memang tak kena gaya nanti ada pegangan kita yang silap dengan mereka. Memang banyak dalam masyarakat kita lah ni, masyarakat yang memang tak belajar usul dalam bab-bab akidah ni. Walaupun tengok satu sudut dia beriman dengan Nabi Rasul, tapi dalam masa yang sama dia seolah-olah menafikan ciri dan sifat yang sepatutnya ada pada Nabi Rasul. Jadi tanpa disedari, dia rasa dia beriman, tapi masa yang sama ada benda yang membatalkan imannya. Disebabkan jahil, tak erti, tak faham prinsip-prinsip akidah, apa yang istilahnya kena diisbatkan, apa yang kena dinafikan. Sama macam bab ketuhanan juga. Mengaku Allah Ta'ala Tuhan, tapi masa yang sama ada itikad-itikad yang salah dengan Allah Ta'ala. Doa itikad Allah Ta'ala, Allah ada muka, ada juzuk, ada orang kata subhanallah. Dia tak tahu akidah-akidah macam tu boleh membatalkan imannya. Walaupun dia sangka dia beriman, mati-mati tengok-tengok habis tak sah iman, bahkan terbatal iman. Na'udzubillah. Satu kena mengaji betul-betul, faham betul-betul. Pasal rosak bab akidah ni tak ada ampun. Tak ada ampun tu kalau mati dalam keadaan sesat. Apatah lagi mati sesat tu, sesat bukan saja sesat biasa, tapi boleh jatuh kufur, boleh jatuh syirik yang tak diampun. Kalau jatuh tempat tu, na'udzubillah, tak ada harapan lagi dah di akhirat esok. Sana pun alam bukan alam ikhtiari, dia alam ijbari. Kama tadinu tudanu, macam mana keadaan kamu di dunia ni. Kalau mati kufur, sana mati kufur, masuk neraka selama-lamanya, tak keluar-keluar dah. Na'udzubillah. Apa masalah? Salah akidah.
Ada salah akidah dalam bab ketuhanan, ada salah akidah dalam bab kerasulan. Tengok. Ada pun bab akidah satu. Lepas tu bab taat pula. Ada bab yang memang dia tak ada ketaatan dengan Allah Ta'ala dan tak mau ikut Nabi SAW. Ada masalah pula kata tu. Kalau tak nak ikut, nama dia berdosanya. Tapi akidah betul, alhamdulillah. Tapi kalau amalan kuat sekalipun, akidah dengan Allah Ta'ala tak betul, tak pakai. Kita kena betul dua-dua. Nak selamat betul-betul, yang kita tak akan disentuh oleh api neraka sama sekali, dan istilahnya dapat najat, dapat kelepasan daripada api neraka dengan rahmat Allah Ta'ala. Wajib kena buat sabab untuk dapat rahmat Allah Ta'ala tu. Antaranya apa? Akidah mesti betul, dan semua kewajipan-kewajipan kita dalam konteks akidah mesti tepat, dan bab ibadat yang nama wajib mesti dilaksana, yang haram jangan buat sama sekali. Kalau buat pun terajak, wajib bersihkan diri dengan bertaubat. Tak ada jalan lain untuk lepas diri melainkan taubat balik pada ilahi. Itu prinsip dia. Jadi kita nak sambung ni insya-Allah bab Rasul. Bab harus selesai burhan. Soal kalau ada bab harus tu, burhan ni pun mudah ya. Apa dia? Kalau Allah Ta'ala wajib membuat makhluk ataupun mustahil membuat makhluk, nescaya bertukar benda yang harus jadi wajib atau mustahil. Jadi kesimpulannya, bertukar yang harus jadi wajib atau mustahil tak boleh diterima akal, tak akan berlaku sama sekali. Keputusannya, maka tetap Allah Ta'ala harus membuat mungkin. Yang tu ayat tu dia tak sebut lah. Itu natijah, itulah yang kita nak bagi dapat faham hasil daripada disebut lau tu kan. Kalau lah Allah Ta'ala wajib membuat yang mungkin ataupun mustahil membuat mungkin, bertukarlah yang mungkin menjadi wajib ataupun mustahil. Tu tanya jawab lau. Bertukarnya yang harus jadi mungkin atau wajib adalah tak boleh diterima akal. Dia adalah benda mustahil. Bila bertukarnya benda mungkin jadi wajib atau mustahil, itu adalah mustahil, maka benda mungkin harus pada Allah Ta'ala buat, bukan wajib, bukan mustahil. Itu dia punya natijah. Babak natijah ni jangan main tau. Kita sangka kadang macam senang, tapi kita nak sebut, nak berfikir dan proses dia balik, tak erti. Kadang benda senang je. Antara yang kita tak erti tu siapa? Kita tak faham apa sebenarnya kita nak belajar. Belajar ni, dengan kita belajar burhan ni nak belajar apa? Belajar satu kaedah berfikir macam mana untuk menyusun fakta ayat 1, ayat 2 supaya dapat satu natijah yang tak ada siapa boleh sangkal kita. Keputusan tu tepat. Orang dengar dia tak boleh bangkang apa-apa pun. Maksud apa? Ui, dia hujah dia jitu, padu, betul. Itu kita belajar burhan tu. Satu, dia ajar burhan, pasal alat yang paling mudah kat kita untuk kita boleh menilai dan tak perlu masa yang panjang untuk boleh ada keupayaan cerdik akal. Satu, dia ajar kita hujah hukum akal. Bukan mengenepikan syarat, bukan mengenepikan Al-Quran hadis. Bahkan nak belajar Quran hadis dia bahasa Arab, kena faham semua disiplin-disiplin bahasa Arab. Ilmu nahwu, saraf, balaghah, tu 3 ilmu besar dia. Kalau tak kuasai nak faham macam mana? Pula tu dalam masa yang sama ada disiplin Quran, bab tafsir, nasikh, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Ada ilmu usul fiqh kena selesai. Hadis, ilmu mustalah hadis kena selesai. Pula tu bukan saja ilmu dia, boleh pula menyaring hadis. Bukan senang. Satu, dia mengkemudian dengan datangkan kaedah dengan nas, pasal tak semua orang upaya memproses nas. Bahkan ulama kita yang besar-besar pun walaupun handai masih bertaklid pada imam-imam mujtahid. Tapi bab akidah, akal memang dengan apa keupayaan Allah Ta'ala dah beri anugerah kat kita, semudahnya, tak perlu pun pengajian yang panjang, yang terlalu panjang untuk dengan kita boleh jadi berakal, dan kita menyempurnakan kaedah-kaedah metodologi berfikir supaya kita berfikir dengan tepat,
apa yang salah adalah salah, apa yang betul adalah betul. Mudah kita nak boleh hadam, boleh proses berbanding dengan nak faham bab-bab kaedah bahasa. Satu dia datangkan hukum akal tu. Dan hukum akal kita belajar ni memang hukum akal yang telah menepati piawaian sebut ulama, yang kalau kita lalui proses penaklukan akal macam ni, insya-Allah kita termasuk dalam golongan terpuji yang Allah Taala puji orang-orang berakal. Mereka dah susun dalam bentuk formatnya tu. Kita ikut peraturan ni, nescaya kita dapat pujian Allah Taala, dapat keputusan yang tepat. Yang inilah Allah Taala puji orang-orang yang berakal. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha aliqaumi yaqilun qaumi yatafakkarun. Orang Taala puji kadang-kadang orang yang boleh ada kepayaan berfikir, orang yang ada kepayaan akal, orang yang boleh ambil pengajaran, orang ada kepayaan untuk ambil faham, untuk ambil nasihat, tunjuk ajar daripada peristiwa telah lalu, gunakan akal fikiran sematangnya untuk membuat sesuatu keputusan, khasnya mentauhidkan Tuhan. Yang ni guna hukum akal yang dipuji. Dan kita belajar ni semua hukum akal yang ni, hukum akal yang dipuji. Dah dapat burhan, segala sifat wajib Allah Ta'ala diisbatkan, menafikan perkara sifat yang sepatutnya dinafikan. Atau bicara harus, nak bicara bahawasanya harus Allah Ta'ala buat mungkin, apa yang diisbat, apa yang dinafi. Satu kita belajar hukum akal ni, burhan ni. Jadi kita nak masuk nanti insya-Allah bab Rasul. Bab Rasul pun jaga, insya-Allah kita lalu nanti. Memang saya akan sebut satu-satu. Khas kitab kita ni dia agak panjang sikit. Kalau tak panjang pun nanti tengoklah apa yang sepatutnya kita kena faham. Khasnya ada isu-isu yang terdekat dengan kita, yang rata-rata orang kita bila tak belajar, walaupun kalau dia belajar sekalipun, tapi kadang-kadang ada yang terlepas pandang apa yang sepatutnya, yang wajar dia pandang ambil berat, tapi rupanya dia terlepas pandang bab tu, dia rasa dia punya akidah betul, rupanya masih duduk sesat dengan Rasul. Bab ketuhanan satu hal, kita nak beralih bab Rasul ni, saya tak sentuh dalam bab ketuhanan, fokus bab Rasul aja. Di mana kita punya kesilapan dalam bab Rasul ni yang menyebabkan kita tak ada cinta kasih kat Rasul, minat kat Rasul, nak ikut Rasul, nak ikut amalan-amalan Rasul, nak buat sesuatu yang menyebabkan dapat beri jawapan salam, doa salam daripada Rasul, dapat redha daripada Rasul, dan diberi kurniaan oleh Allah Ta'ala untuk kita melihat Rasul, bermimpi ke Rasul. Kita kadang tak pernah ada hemah pun duk mimpi, duk minta mimpi. Pernah ada perangan nak mimpi apa? Ada? Mimpi bawa kereta ada? Roket? Kuat terbang? Badminton? Mimpi kahwin ada? Tak ada? Tak pernah ada. Mimpi kahwin bagus ni, ada? Tak ada? Diam. Tak apa nak jawab. Kena soalan-soalannya tu macam soalan maut je. Ada mimpi nak jumpa Rasulullah? Ada? Ada? Berapa kali ya? Ada perasaan macam tu? Hari-hari ada macam tu? Tak ada? Kadang tak ada perasaan langsung kita kan. Nak jumpa Nabi, tak ada hati pun. Selawatan Nabi, tak ada hati pun. Sebut nama Muhammad, tak ada rasa apa-apa pun. Sallallahu. Ni. InsyaAllah kita belajar ni, baru kita faham besarnya kemuliaan kat Nabi Rasul. Padahal kita ni tak ada hati langsung kat Nabi Rasul. Rupanya kita duk faham dia ni macam orang biasa, mak kapungnya. Padahal kita ni bermasalah dengan Nabi Rasul. Sikitlah dengan ayat macam tu. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Dari situ lah dulu. InsyaAllah kita sambung ke depan nak tengok khas bab Rasul. Ada soal? Bila kata tak boleh bertukar mungkin kepada wajib, bertukar kepada mustahil ni, antaranya ternafi dengan sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Ternafi dengan sifat uluhiyah. Elat kenapa tak boleh bertukar tu? Elat tak boleh bertukar kerana tak masuk akal tu lah. Dilalah akliyah tu lah, bukan dilalah. Hukum akal tu lah. Akal tak menerima kemungkinan Tuhan yang ada kuasa mutlak. Dia macam ada satu tekanan atas dia untuk diwajib buat satu ataupun jangan buat satu. Subhanallah. Yang tu yang
akal tak boleh terima. Yang tu yang menyebabkan jadi ilat kenapa tak boleh bertukar, yang harus menjadi wajib atau mustahil. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.